Hai, salam. Okey, matematik tingkatan 2, bab sukatan kecenderungan memusat. Okey, ini adalah bahagian yang kedua. Okey. Sebelum ni kita dah belajar tentang mode dengan median. Okey. Kali ini kita akan belajar tentang mean. Okey. Jadi ini maksud kepada sukatan kecenderungan. Okey, cikgu boleh ulang balik, di mana dia menjelaskan tentang bila kita ada satu set data. Jadi data-data yang ada tu kita boleh analisis dia kepada sesuatu sukatan. Biasanya kita akan analisiskan data tu mengikut apa itu mode dan median dan juga mean kepada data tersebut. Jadi sukatan cenderungan memusat tu adalah cara kita nak menganalisis data tersebut. Okey. Kita tengok bahagian mean. Okey, mean ni dia menjurus kepada maksud purata, di mana dia bermaksud mean adalah suatu set nilai yang diperolehi daripada jumlah nilai data dibahagi dengan nilai data. Jadi maksudnya kalau contoh dekat soalan sini, dia bagi situasi di mana Haikal mengatakan dia berjaya mengumpulkan wang Jagaton ni. Jagaton ni larian amal lah. Okey, di mana setiap tingkatan mengumpul, tingkatan 1 mengumpul 300 lebih, tingkatan 2 400 lebih. Lepas tu si Christina dia cakap kita perlu menghitung purata. Berapa purata kepada jumlah kutipan bagi setiap tingkatan ni. Purata tu merujuk kepada mean. Jadi nilai purata boleh disebut sebagai mean. Okey, kita tengok contoh soalan. Jadual menunjukkan keuntungan sebuah gerai buah-buahan. Okey, pada hari Isnin, gerai tu mendapat untung RM200. Hari Selasa RM180 sehinggalah hari Jumaat mengumpul RM190 untuk hari tersebut. Jadi dalam soalan ni kita perlu kira mean. Mean bermaksud purata. Jadi cara kita nak kira, kita cari jumlah bilangan data. Okey, bilangan data dulu. Apa yang bermaksud dengan bilangan data? Bilangan data tu berapa kalikah hari yang digunakan, dikira untuk keuntungan tu. Okey, kita ada satu hari, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan data ada 5. Okey, jadi mean bersamaan bilangan data 5, jumlah nilai data. Jumlah nilai data ni adalah jumlah keseluruhan bagi keuntungan data tersebut. Jadi jumlah keseluruhan ni berapa? Jadi kita buatlah 200 tambah 180 tambah 240 tambah 230 tambah 190. Okey, jadi cuba kirakan berapa dia punya ni. Keseluruhan kita dapat 200 tambah 180, cikgu kirakan 240, 230, 190. Okey, kita akan dapat 1040. 1040 bahagi dengan 5. Bilangan data ada 5. Jadi bahagi dengan 5 kita akan dapat 208. Jadi mean dia adalah 208. Jadi purata kepada kutipan keuntungan adalah lebih kurang dalam RM208 purata dia. Okey, jadi itu adalah mean. Okey, kita tengok contoh soalan mean yang lain. Kalaulah diberi dalam bentuk data yang berterabur macam ni. Okey, dia bagi data 5, 7, 8, 14, 16. Jadi kirakan mean. Okey, bilangan data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan data. Jumlah nilai data tambah keseluruhan data tersebut. Tambah sahaja, senang sahaja kan? Okey, jadi berapa kita dapat kat situ? Okey, kejap. Cikgu tunjuk dengan kalkulator cikgu lah kat sini. Ada 5 tambah 7 tambah dengan 8 tambah dengan 14 tambah dengan 16. Cikgu dapat 50. Jadi 50 bahagi dengan 5, jawapan dia adalah 10. Jadi 50 bahagi 5 adalah 10. Okey, yang ni pula soalan yang sebelah dia dalam bentuk gambar rajah.
Jadi min dia pula, macam mana nak kira dia, purata dia. Bilangan data, ada berapa data kat sini? Ada buah apple, ada anggur, mango dan juga jambu. Ada 4 jenis data yang ada. Jadi apple mengutip jisim dia, jisim bagi apple adalah 200. Okey, anggur pula 300. Mango ni 400. Dan juga jambu 500. Jadi tambahlah keseluruhan jumlah nilai data tersebut. 500, 500,000, 1,400 bahagi dengan 4. Jadi berapa nilai dia? Jadi keluarkan kalkulator. 1,400 bahagi dengan 4. 350. Okey, 350. Betul, 350. Okey, nice. Okey, kita pergi kepada soalan kalau dalam bentuk jadual kekerapan pula. Ini jadual pula. Dia bagi data dalam bentuk jadual. Jadi kita dikendaki mencari nilai min bagi data kekerapan ni. Okey, macam mana kita nak cari? Yang mana satukah bilangan data? 3, 6, 4 ni ke? Okey, bilangan data kalau yang bentuk macam ni, okey, kamu kena tengok dia punya ni dulu. Okey. Kita cari bilangan data. Kita cari yang ni dulu. Okey. Bilangan data. Okey. Bilangan data kita ada 3 tambah 6 tambah 11 tambah 12 tambah 8. Okey, macam tu untuk kira bilangan data. Okey, maksudnya kita tambah keseluruhan bagi bilangan pelajar. Bilangan data ni adalah bahagian bawah ni, kotak bahagian bawah ni biasanya dia adalah bilangan data. Jadi kita tak kira macam ni. Macam tadi kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita bilangan data kepada 5 kan. Tapi kalau dalam bentuk jadual kekerapan, kita tak boleh kira dia 5 macam tu. Sebab jadual kekerapan ni dia ada 2 jenis nilai. Bilangan pelajar, lepas tu dia ada skor dia lagi. Jadi kita kena kirakan yang ni sebagai kirakan dia 3. Bilangan data dia ada 3 tambah 6 tambah 11 tambah 12 tambah 8. Kita akan dapat 3 tambah 6, tambah 11, tambah 12, tambah 8, kita akan dapat 40. Jadi, kita yang tu 40. Jadi, kita buat macam ni. Min sama dengan 40. Yang ni macam mana pula? Yang atas ni. Okey, minta maaf cikgu rasa tak muat ni cikgu nak buat macam ni. Cikgu kena padamkan balik. Okey. Cikgu. Jadi kita dah dapat bilangan data kan. Jadi nilai min ni bersamaan dengan, kena panjang. Kenapa? Bilangan data kita dah dapat 40. Hasil tambah keseluruhan ini. Jadi jumlah nilai data ni dia hasil darab daripada ni ke ni. Lepas tu kita tambah yang ni pula. Dia macam tu. Jadi 0 darab 3 tambah, lepas tu 1 darab 6, 1 darab 6 tambah 2 darab 11, 2 darab 11 tambah, lepas tu kita ada 3 darab 12 tambah 4 darab 8. Okey. 0 darab 3 0 tambah 6 tambah 22 ni 22. Ini 36. 3 darab 12, 36. 4 darab 8, 32. Okay. Bahagi dengan 40. Tambah ke atas semua tu kita dapat 96 per 40. Kita akan dapat nilai min dia adalah 2.4. Jadi min dia dalam perpuluhan kita dapat. Tapi biasanya kalau nilai min ni kita dapat dalam nombor bulat, tak ada perpuluhan. Tapi kadang-kadang ada certain case yang macam ni lah, dia ada perpuluhan juga. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Sama-sama juga. Cuba buat sekali lagi.
Okey. Di mana min sama dengan panjang. Bilangan data ni hasil tambah keseluruhan bahagian bawah ni. Tambah. 5 tambah 8 tambah 13 tambah 15 tambah 9. Yang atas ni pula 20 darab 5. 20 darab 5. Yang jumlah nilai data tambah 30 darab 8. 30 darab 8 tambah 40 kali 13 tambah 50 darab 15 tambah last kali 60 kali 9. Okey, yang ni berapa kita akan dapat? Okey, cikgu dah kira kita akan dapat 2150. Hasil tambah ni 20 kali 5 100. Lepas tu tambah dengan yang ni 240. Tambahlah satu-satu, kamu kira satu-satu. Kamu akan dapat 2150. Bahagi dengan bawah ni tambah keseluruhan dia adalah 50. Kita akan dapat jawapan dia 43. Okey, itu untuk min. Okey, kita tengok yang ni pula. Kalau diberi dalam bentuk data gambar rajah dalam bentuk dot, titik. Macam mana kita nak buat kalau dalam bentuk dot ni? Okey, kalau dalam bentuk dot ni dia sama seperti gambar rajah di mana jadual kekerapan juga. Okey, jadual jadi macam kekerapan juga. Jadi bilangan data ni adalah bilangan kepada titik-titik dot. Bilangan titik. Itu bilangan. Bilangan data adalah bilangan titik. Jadi titik pertama kita ada 4. Bilangan titik kedua kita ada 6. Tambah 6. Tambah lagi 4. Tambah lagi 5. Nampak tak? Okey, itu bilangan titik bagi bilangan data. Jumlah data pula, titik ni didarabkan dengan kosong. Jadi kita buatlah. Okey, di mana titik tu 4 kali dengan kosong tambah. Lepas tu kita ada ni lagi. 1 darab dengan 6. Okey. Lepas tu kita ada 2 darab dengan 6. Tambah. Lepas tu kita ada 3 darab dengan 4. Tambah. Last kali kita ada 4 darab dengan 5. Sebab ada 5 ni. Ni maksudnya ni lah. Ni kan 4. Ni ada 6. Ni ada 6. Ni ada 4. Ni ada 5. Jadi 6 darab 1. 6 darab 2. 4 darab 3. Ni 4 darab 3. Kalau kamu nak buat terbalik dulu, daripada bawah darab atas pun boleh. Nak daripada atas darab bawah pun boleh. Yang ni cikgu buat atas daripada bawah kan. 4-0. Patutnya 6-1. Tapi cikgu terbalikkan lah. Biar nampak macam kemas sikit Okay, cikgu padam dulu kejap. Yang ni cikgu mula daripada yang bawah ke atas cikgu buat. Jadi bawah ke atas 0 darab 4. 0 darab 1 darab 6. 2 darab 6. 3 darab 4. 4 darab 5. Nampak cikgu buat macam tu. Cikgu ambil bawah daripada atas. Kalau kamu nak bawah atas kepada bawah pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia akan jumpa jawapan yang sama juga. Jadi yang ni 0, 6, 12. 1 darab 6, 6. 2 darab 6, 12. 3 darab 4, 12. Yang ni 20. Hasil tambah bawah ni kita akan dapat 25. Okey, tambah semua tu kita akan dapat 50 bahagi dengan 25. Kita akan dapat 2. Okey, dapat 2. Itu untuk kalau data dalam bentuk titik macam ni. Okey. Okey, kalau dalam bentuk titik juga sama juga macam tadi. Okey. Guna teknik yang sama. Mana bahagian bawah ni adalah bilangan titik. Yang ni ada 1. Yang ni ada 4. Yang ni ada 3, 4, 6. Ini 3. Ini 5, 6. Jadi 1 darab 0.
4 darab 1, 6 darab 2, 3 darab 3, 5 darab 4. Cikgu tak muat cikgu tulis kat sini Sekejap, cikgu padamlah senang. Okey, cikgu padam balik, cikgu tulis biar kemas sikit. Okey, min. Okey, yang atas ni 1 darab 0 tambah ni 1 darab 0, cikgu buat 4 darab 1, 4 darab 1 tambah 6 darab 2, 6 darab 2 tambah 3 darab 3. Okey, 3 darab 3 tambah 5 darab 4 tambah last sekali muat dah 6 darab dengan 5. Bahagian bawah ni adalah bilangan titik. Bilangan data ni bilangan titik, iaitu titik pertama ada 1 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 6. Jadi tambahlah keseluruhan tu, titik-titik tu 25 di bawah. Jumlah keseluruhan titik ada 25. Untuk bilangan data pula, jumlah nilai data, nilai kepada data ni, yang ni lah 0 darab 1, 0, yang ni semua ni. Okey, cikgu buatlah ni 0, 4 darab 1, 4, ni 12, ni 9, yang ni 20, yang ni 30. 4 tambah 12 tambah 9 tambah 20 tambah 30, kita akan dapat 75 bahagi dengan 25. Jawapan dia kita akan dapat 3. Okey, itu selesailah bahagian tu. Okey, kita nak masuk bahagian nilai ekstrim. Apa yang dimasukkan nilai ekstrim ni? Nilai ekstrim ialah nilai yang terlalu kecil atau nilai itu dia terlalu besar dalam suatu set data. Jadi nilai-nilai ni bila dia terlalu jauh daripada nilai-nilai yang lain, dia akan menyebabkan nilai min tu menjadi nilai yang besar atau nilai yang kecil. Okey, kurang faham apa? Kita tengok soalan. Okey, bulatkan nilai ekstrim. Okey, nilai ekstrim ni contoh soalan pertama. Ada nilai ekstrim ni ada nilai daripada set data ni, set data 5, 7, 9, 10, 35, yang mana satukah nilai dia jauh berbeza daripada nilai-nilai yang lain. Nilai dia terlalu besar atau nilai dia terlalu kecil. Inilah dia terlalu besar daripada yang lain kan, yang lain lebih kurang, yang ini besar. Jadi nilai ekstrim dia adalah 35. Seterusnya nyatakan kesan kepada nyatakan kesan nilai ekstrim min data tersebut. Dia suruh cari nilai kesan kepada min. Kamu kena cari nilai min dia dulu. Okey, nilai min dia adalah 5, okey, tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 35 bahagi dengan ada berapa data ni? 1 2 3 4 5. Macam tadilah kita nak cari min. Okey, kamu akan dapat yang ni dalam lebih kurang. Okey, nilai ekstrim. Okey, kita cuba tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 35. Kita akan dapat 66 bahagi dengan 5. Jadi kalau bahagi dengan 5, kita akan dapat 13.2. Okey, 13.2. Jadi lepas tu kita nak tulis dia punya kesan dia terhadap min tersebut. Min dia jadi macam ni. Nampak tak konsep dia? Data dia asalnya 5, 7, 9, 10. Tapi bila ada salah satu data yang terlalu besar, menyebabkan min dia agak besar, jadi 13. Nampak tak? Kalau data yang lebih kurang macam 5, 7, 9, 10 atau yang ni jadi 8, biasanya dia akan jadi nilai min ni akan jadi nilai yang tengah-tengah, nilai purata lebih kurang dalam 8 ke 9 ke macam tu.
Tapi disebabkan bila ada salah satu data ni terlalu ekstrim, terlalu besar atau terlalu kecil, menyebabkan nilai min tu jadi besar. Yang ni pula kita tengok dia jadi besar ke jadi kecil. Jadi penyataan dia macam mana kita nak tulis dia punya penyataan dia. Dia ada cara dia penulisan dia. Di mana kamu tulis macam ni ya. Nilai ekstrim ini menyebabkan min menjadi besar ke menjadi kecil ni? Menjadi besar lah kan, sebab dia asal di 5, 7, 9, 10 tapi dia pergi jauh sikit, pergi 13. Disebabkan nilai ekstrim 35 ni menjadi kita tak boleh tulis 13.2, kita tulis macam ni. Maaf, kita akan tulis dia menjadi besar dan tidak sesuai. Tidak sesuai dijadikan sebagai sukatan kecenderungan memusat. Okey, jadi maksudnya data yang kita dapat ni, min dia tidak sesuai dikatakan dia sebagai min. Disebabkan ada satu data yang terlalu besar, terlalu ekstrim sangat. Jadi, kenapa jadi macam ni? Biasanya kalau data-data ni jadi macam ni, salah pengambilan data. Contohlah kita dalam pengiraan peperiksaan lah. Contoh pelajar tu dapat 5, 7, 9, 10, tiba-tiba 35. Jauh beza, padahal pelajar tu lebih kurang je sama pandai je semua. Tapi kenapa jadi macam ni? Mungkin ada tersalah tanda. Itu ada menyebabkan nilai min dia tu menjadi besar. Jadi tak valid lah maksudnya. Maksudnya dia tidak sesuai. Tidak sesuai. Data-data ni tidak sesuai untuk dijadikan sebagai sukatan kecenderungan memusat. Okey, kita tengok yang ni sini pula. Kita cari nilai ekstrim dia dulu. Bulat mana satu nilai ekstrim, yang mana satukah nampak berbeza. Yang ni 8 sebab dia terlalu kecil, yang lain semua besar kan. Okey, jadi min dia nilai ekstrim dia adalah 8. Lepas tu cari nilai min dia dulu. Kamu cari nilai min, kamu tambah semua ni dulu. Okey, 74, 8, 83, 72. Okey, bahagi dengan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahagi dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni 72 tambah semua ni. Okey, berapa kamu akan dapat? Cikgu cuba kira guna kalkulator cikgu dekat tangan ni. 80 tambah 77 tambah 85 tambah 69 tambah 74 tambah 8 tambah 83 tambah 72. Kita akan dapat 548. Okey, bahagi dengan 8. Bahagi dengan 8, kita akan dapat jawapan dia 68.5. Jadi min dia 68.5. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, min dia dekat sini 80, 77, 85, 69. Jadi min dia terlalu jadi kecil daripada data-data ni kan. Nampak tak? Bila ada salah satu nilai yang ekstrim, yang kecil, menyebabkan min pun akan menjadi kecil. Sama juga yang konsep ni, bila ada satu data yang besar, yang ekstrim, menyebabkan min menjadi besar. Jadi dia tidak sesuai untuk sukatan kecenderungan. Jadi cara dia sama juga, kamu tulis macam ni juga. Cara nyatakan kesan. Maksudnya bila kesan ni, maksudnya kamu kena tulis dalam bentuk ayat. Nilai ekstrim ini menyebabkan min menjadi kecil. Jadi kecil lah ni pula ni. Sebab yang lain semua besar, dia kecil kat sini. Dan tidak sesuai dijadikan sebagai
sukatan kecenderungan memusat. Macam tu ya. Jadi beza soalan kiri dan kanan. Yang ni nilai dia min jadi kecil, yang ni min dia jadi besar. Nampak tak? Yang lain semua 5, 7, 9, 10. Tiba-tiba min dia jadi 13. Janganlah ambil kisah tentang nilai ekstrim ni. Yang lain semua 80, 75 ni kan. Jadi lebih kurang semua 7 lebih semua, tiba-tiba min dapat 60 lebih, 68, lagi kecil. Lagi kecil daripada yang paling kecil. Jadi maksudnya dia tidak sesuai lah untuk dijadikan sebagai sukatan kecenderungan memusat. Okey, soalan yang terakhir. Kita nak membuat kesimpulan kesan perubahan suatu set terhadap nilai mod. Bila ada suatu set data ni diubah bentuk. Okey, yang ni lah diubah bentuk. Kita cuba buat yang ni dulu. Okey, cari nilai mod. Mod ni nilai kekerapan yang paling tinggi. Kekerapan paling tinggi adalah 32. Paling banyak dikeluarkan dalam data tersebut. Mod 32. Settle. Okey, kita tengok soalan yang nombor 2 pula. Kita cari nilai median dia pula. Median ni kita kena susun data tu dulu. Susun dalam keadaan tertib menurun atau tertib naik. Mana-mana je dulu. Mana yang paling kecil? 26. Lepas tu kita ada 28. 26, 28. Lepas tu kita ada apa lagi? 30. Lepas tu kita ada lagi 32. 32 ada 2 kali. Sebab dia mod dia 32, 34, 35. 34, 35. Median ni berada tengah-tengah. Jadi yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bila ada 7 senang. Dia maksudnya dalam data tu dalam keadaan ganjil. Jadi kita ambil yang tengah-tengah terus. Yang tengah-tengah dia yang ni ada 3. Sini pun ada 3. Jadi median dia adalah 32. Jadi median dia adalah 32. Nampak tak? Median dia adalah 32. Berada tengah-tengah. Okey. Kita cari pula min dia pula. Tadi kita dah cari mod dengan median. Ni kita dah cari dah. Mod dengan median kita dah cari. Kita cari min pula. Okey, min pula di mana kita kena buat macam ni. Min sama dengan tambah keseluruhan ni 28, 35, 30, 32, 34, 32, 26. Bahagi dengan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data kan. Jadi tambah semua bahagi dengan 7 ni. Okay, kita akan dapat dalam 31 Celsius. Jadi min dia adalah 31 Celsius sebab suhu ni dia punya ni. Okey, jadi settle dah semua. Jadi sekarang kita nak buat soalan yang nombor 2 ni pula. Okey, yang nombor 2 ni dia kata didapati dua bacaan 35 dan 34 ni. 35 dan 34 ni berubah bacaan dia, rekod salah. Dia kata berarti bacaan sebenar dia adalah 35 ni adalah 29. Yang ni dia sebenarnya 33. Jadi tentukan mod dan median yang baru. Jadi kamu kena buat mod median yang barulah. Jadi kamu tulis dulu data dia 28, 29, 30, 32, 33, 32, 26. Okey, nampak konsep dia 26. Jadi yang mana satukah mod dia? Mod dia tetap 32 sebab mod dia kekerapan yang paling tinggi. Okey, jadi kekerapan yang paling tinggi. Jadi mod dia adalah 32. Kita dah dapat mod. Median dia pula yang berada di tengah-tengah. Jadi kamu kena susunkan dia mengikut susunan dia. Okey, kita kena susunkan dia. Jadi kamu susun dulu. Yang mana dulu 26 depan. Susun ikut tertib menaik. 29, 30, 32, 32,
33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Jadi yang tengah-tengah adalah yang 3. Yang 3, jadi median dia adalah 30. Median adalah 30. Nampak tak? Bila berubah data, maksudnya nombor 35 ni jadi 29, 34 ni jadi 33. Mode dia tetap juga 32, sama yang tadi. Mode tetap 2. Median dia yang ni 32, tapi median dia bila berubah data ni, median dia jadi 30. Lepas tu kita kena cari satu lagi, iaitu mean. Mean ni nak cari macam mana? Mean ni sama macam tadi juga. Cikgu contoh sini ya, tak muat. Okey, jadi mean ni hasil tambah keseluruhan ni lah. 26 tambah 58 tambah 29 tambah 30 tambah 32 tambah 32 tambah 33 bahagi dengan 7. Sini mean. Okey, kamu tambah keseluruhan bagi tu 28, 26, 28, 29, 30, 32, 32. Okey, dan 33. Jadi ada 7 data ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahagi dengan 7. Jadi jawapan dia kamu akan dapat mean dia dalam nilai dia adalah 30. Settle ya. Okey, jadi soalan yang terakhir, yang ni kamu buat sama seperti yang ni. Okey, yang ni buat dalam latihan ya. Okey, settle. Jadi maksudnya membuat kesimpulan kesan perubahan set data ni, maksudnya soalan yang nombor 2 ni lah. Bila ada, mula-mula macam biasa kita cari mode, median dan mean. Lepas tu bila ada data yang salah, contoh data 35 dan 34 ni salah, ditukar kepada 29, 33, kamu tulislah balik dia. Maksudnya kamu susun data dia tu balik. Okey, jadi kamu susunkan dia jadi yang asalnya ni 28, yang 35 ni jadi 29, lepas 30, 32, 34 ni jadi 33. Tengok cikgu dah tukar, yang ni dia 33, yang ni dari 29. Lepas tu nak cari mode paling yang kerap 32. Median pula kamu susun dulu ikut tertib menaik, cari yang tengah-tengah. Okey, dapat 30. Jadi kita dapatlah 30. Okey, boleh? Sampai situ saja untuk kali ini. Okey, salam.